Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala Allah Ta'ala aidan: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang beriman, berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik. Nescaya Allah akan memperelokkan bagi kamu amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya ia mendapat kemenangan yang besar. Shallallahul azim. Saya hormati semua berkuasa masjid, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu ayah dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya, biasa sama-sama kita panjatkan sedikit syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita sama-sama dapat berada di rumah Allah ini untuk solat jemaah, kemudian duduk dalam majlis ilmu, majlis tazkirah, berzikir, dapat beriktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat kelebihan yang Allah janjikan kepada orang yang mengimarahkan masjid, insya-Allah. Kan kita masuk ke masjid, kita minta untuk berdoa kan, Allahumma ftahli abwaab rahmati. Nak langkah masuk masjid tu kita baca doa tu lah. Tak tahu lah depan masjid kita ada boleh tak? Ada kan? Ya Allah, ya Tuhan, Allah yang aku, bukakanlah pintu-pintu rahmat. Kita minta apa? Kita masuk masjid, kita minta Allah buka pintu-pintu rahmat. Jadi bila kita keluar pula, kita baca apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kan? Kita minta kepada Allah segala kemurahan, kelebihan. Sebab dalam masa kita masuk ke masjid, dalam solat kita banyak kita minta kepada Allah kan. Selain daripada doa kita lepas sembahyang, yang kita minta, kalau kita fahamlah, kita minta waktu kita duduk di antara dua sujud tu kan, banyak tu, ada beberapa perkara tu. Rabbi ghafirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Ada 8. Ada 8 kan. Rabbi ghafirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Jadi bila kita minta kepada Allah kan, ni doa ni, kita mengharapkan bila kita keluar daripada masjid, mudah-mudahan Allah bagi kelebihan ni. Allahumma inni as'aluka min fadlik ni kan. Maksud tadi kita minta rahmat, bila kita keluar tu kita minta Allah murahkan, makbulkan permintaan kita kan. Rabbi ghafirli, kita minta apa? Keampunan kan, kita minta Allah ampunkan dosa kita kan. Warhamni, kita minta Allah rahmat
rahmati kita. Rahmat ni kasih sayang Allah. Okey, waghfirli warhamni wajburni. Wajburni ni kita minta Allah lindung, tutup kita punya aib kita, kekurangan kita. Ini pun kalau kita dapat 8 ni, kalau Allah bagi 1, 2, 3 ni pun sebenarnya cukup hebat, cukup besar pengajaran dia kan. Kita bagi waghfirli warhamni wajburni warfa'ni. Kita minta apa? Ya Allah, angkatkan darjat kita. Warfa'ni, ya, warfa'ni warzuqni. Kita minta Allah bagi rezeki kita. Rezeki ni luas. Saya kebetulan semalam hari Jumaat dapat giliran bagi tazkirah daripada staf lah kan. Saya bawa tajuk rezeki lah. Bawa tajuk rezeki ni. Kita minta rezeki. Warzuqni, ya. Wahdini, kita minta petunjuk. Hebat macam mana kita pun kan, dalam kita nak melalui kehidupan kita di atas muka bumi ni kan, sebagai seorang Muslim kita mesti ikut panduan atau petunjuk daripada Allah SWT. Wahdini, jadi wa'afini, minta sihat tubuh badan. Wa'afini, afiat kan, dan wa'fu anni, kan, kita tutup dengan apa? Keampunan, kita ampun. Jadi kita mengharapkan bila kita masuk masjid, kita baca doa rahmat, dan bila kita keluar tu kan, kita minta mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat fadli dan kelebihan yang ada semasa kita duduk dalam rumah Allah ini. Selain daripada doa-doa lain lah kan. Itu banyak kalau kita duduk, kita datang masjid ni kan, duduk ke 8 tadi lah. Kalau satu pun Allah makbul, satu lah. Bila 8 tadi tu satu pun besar nikmat dia, kan? Besar nikmat. Allah bagi kita sihat, kan? Sihat kan? Cukup sihat. Dengan sihat ni banyak benda kita boleh buat. Kalau tak sihat, kerana banyak benda juga yang mengganggu kehidupan kita. Baik, itu mukadimah lah ya. Kalau kita lepas sembahyang selalu kita berdoa, tapi kalau di Mekah Nabi Sallam dia orang tak berdoa. Adakah kerana solat, doa kita dalam solat tu dia gunakan sebagai doa agaknya di Mekah? Dia ada bab ada mazhab lah, kan. Ada yang kalau kita amalan kita di Malaysia ni kan, di sekolah doa kita baca doa, sama ada nak kuat ke, nak perlahan ke kan. Tapi ada satu tempat dia doa sendiri. Dia doa sendiri. Mungkin lah Allah Alam kan, mungkin saya nak kata dia mengharapkan doa dalam solat saja tu, Allah Alam. Tapi memang ada pandangan tu. Dan pandangan ni kadang-kadang dia jadi, kalau dalam masyarakat kita ni dia macam mana? Dia nak jadi gaduh. Berselisih kan. Ada sebenarnya dari Islam dia tak macam itulah. Kalau kita sibuk kan, tak apalah. Kita baca lepas bagi salam, orang kata apa, kalau orang Kedah kata cungit kan, terus keluar tu pun tak apa, tak ada masalah kan. Tapi kalau ada masa dia baca doa tu lagi bagus. Dia doa ni boleh mana-mana tempat, okay? Cuma rugilah kan, rugi. Okey ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat kelebihan-kelebihan tu. Saya selalu lah masa belajar sekolah tu, saya sebut tu, banyak ni kita minta ni, kalau Allah makbulkan satu pun cukup lah. Jangan tamak dah. Kalau kita minta Allah makbulkan satu pun dah cukup rahmat dah. Sebab tu kita diminta untuk sentiasa berdoa kan. Sebab kita tak tahu, memang Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah sebutkan, berdoa mintalah pada aku, nescaya aku akan makbul. Tapi bila apa dia? Allah Alam, itu pasal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak minta, apa kata orang kata susah, confirm tak dapat kan. Tapi kalau kita minta, ada chance untuk Allah makbulkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam ni kita lihat tajuk apa mana ni? Lepas tahan kan. Ini sambung muka surat 299 tu.
299 berkaitan dengan tadbir muhasabah diri agar bersesuaian dengan kehendak Islam. Bila saya baca ni, dia berkaitan dengan kita tidak buat sesuatu perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam, yang perbuatan tersebut mungkin dilakukan oleh orang-orang yang bukan beragama Islam ataupun orang-orang yang tidak faham tentang hukum-hukum yang terdapat dalam agama Islam. Jadi salah satu akhlak sebagai seorang Muslim dalam kehidupan masyarakat ini, dia kena buat sesuatu yang sesuai dengan apa yang Islam nak. Apa yang Islam nak. Dalam tajuk ini ada beberapa perkara lah. Ada beberapa. Kita tengok. Dia lebih kepada hukum fiqh sikit. Fiqh. Saya ni tak pemain, tak pandai nampak bab fiqh ni. Kalau salah, kalau ni boleh betulkan, tidak ada masalah. Kan? Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang, salah satu sifat paling utama ialah Muslim sejati itu mengukur setiap adat yang diketahui daripada masyarakatnya yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam kehidupan masyarakat kita ni, adat kebiasaan kita ni, kadang-kadang kita buat perbuatan tersebut dia bertentangan dengan ajaran agama. Okay. Dengan itu semua nilai-nilai sosial, nilai-nilai masyarakatnya hanya berdasarkan atas asas-asas agama. Maka dia tidak akan memakai perhiasan emas. Kalau pertama dia kata seorang lelaki, orang lelaki lah ni. Dia orang lelaki. Dia tidak akan memakai perhiasan yang dibuat daripada emas. Kerana apa? Kerana memakai perhiasan emas ini, yang dibuat daripada emas ini diharamkan ke atas orang lelaki, jelas. Jadi benda ni kita insya-Allah kan, tuan-tuan dan puan faham ni. Ini bukan benda baru, Tapi dalam masyarakat kita kadang-kadang ada juga orang dia tak kisah ni. Dia pakai kan gelang, orang lelaki lah, dia pakai gelang emas kan. Ada. Kalau kita tengok kadang-kadang ada yang macam kita kata apa? Yang bosa-bosa sikit kan. Bosa ni apa? Yang jenis nampak kadang-kadang dia pakai cincin. Jadi perbuatan ini adalah bagi orang lelaki haram. InsyaAllah kita duduk dalam masjid ni tak ada kot. Kalau ada juga, macam nak kata lah, lepas ni jangan pakai tapi saya yakin tak ada. Rasulullah SAW menjelaskan hal ini ketika mana baginda melihat seorang lelaki memakai cincin emas, lalu baginda bersabda, apakah salah seorang daripada kamu mengambil bara api lalu meletakkannya di tangan? Hadis riwayat Imam Muslim. Ay'amalu ahadukum idza jamratin nar fayadha'uha fi yadihi. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Apakah salah seorang daripada kamu mengambil bara api lalu meletakkannya di tangan? Yang perbuatan itu perbuatan diharamkan. Lalu baginda mengambil cincin itu dan membuangnya. Kemudian lelaki itu menunjukkan sikap ketaatan yang cemerlang kepada Allah dan Rasulnya bila kawan-kawannya berkata, ambillah cincin kamu dan manfaatkannya daripadanya. Maksudnya yang Nabi buang itu ambil balik dan dijual. Tapi dia kata apa? Tidak, demi Allah aku tidak akan mengambil kembali apa yang dibuang oleh Rasulullah SAW. Jadi perkataan Nabi lah, Nabi cabut jangan pakai. Baik, Muslim yang sebenar itu tidak makan dan tidak minum dari bekas yang dibuat daripada emas ataupun perak, dan dia tidak memakai kain sutra kerana Rasulullah melarangnya. Kalau kita ada pilihan makhluk kita, cawan kita, gelas kita mungkin yang buat daripada emas, ini pun tidak dibenarkan. Kalau ada lah di rumah. Tapi kalau color emas, kalau kuning tu tak apa. Kan? Ini yang memang daripada emas tu, memang tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua, tidak memakai pakaian daripada
sutra. Saya ada juga bawa ni bahan sikit. Bila baca ni kita rujuk juga. Saya rujuk yang apa, yang mudah-mudah lah. Taklah buka kita depan-depan, buka tengok dekat fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Persekutuan. Dalam tu banyak fatwa-fatwa yang kita baca, kita mudah faham kan. Dari sekali contoh hukum makai emas dan perak ni, asasnya adalah haram kan. Haram. Hal ini diriwayatkan dalam banyak hadis, di antaranya riwayat Huzaifah radhiyallahu anhu. Masuk Rasulullah melarang kami daripada memakai sutra ataupun benang emas atau minum dari bekas yang dibuat daripada emas dan ataupun perak. Baginda berkata, ini semua adalah untuk mereka di dunia ini, untukmu adalah di hari akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ummu Salamah radhiyallahu menceritakan bahawa Rasulullah bersabda, sesiapa yang minum dari bekas yang dibuat daripada perak, maka seolah dia telah menelan api neraka ke dalam perutnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Alladhi yashrabu fi aniyati fidda innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sebenarnya betul sama kata apa, siapa yang minum daripada bekas yang dibuat daripada perak, maka seolah dia telah menelan api neraka dalam perutnya. Jika kita baca ni, kita insyaAllah kita tak buat, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau ada dalam masyarakat kita, kalau ada yang buat seperti mana yang disebut oleh hadis Nabi SAW ni, maka tanggungjawab kita untuk kita bagi tahu, untuk kita tegur, untuk kita maklumkan. Baik, itu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, sesiapa yang makan atau minum dari bekas yang dibuat daripada emas dan perak, ini riwayat lain, cerita benda yang sama, tapi riwayat yang lain. Sesiapa yang minum dari bekas yang dibuat daripada emas dan perak, maka seolah dia telah memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, orang yang memakai sutra di dunia tidak akan memakainya di akhirat. Untuk orang lelaki ni, orang perempuan tak apa, untuk orang lelaki. Kalau kita baca ni, kitab ni, dia memang kepribadian seorang Muslim. Dia satu kitab yang sama, penulis yang sama, dia buat kepribadian seorang Muslimah. Kitab dia warna pink, warna pink. Tapi saya tengok dah tak ada cetak. Dan yang ni pun dah macam tak lupa lah. Dah tak diulang cetak. Ini untuk orang lelaki, ya. Maknanya kita dilarang memakai sutra. Nanti kita tengok sikit apa perbahasan sutra ni. Dia ada masalah-masalah, dia ada apa? Asasnya orang lelaki tak boleh pakai. Tapi dalam bila bercampur banyak mana kan, boleh pakai tak boleh pakai, itu ada perbahasan para ulama. Jadi kalau saya bawa kat sikit ni, sutra ni apa? Sutra ni adalah sejenis benang yang lembut dan halus yang didapati daripada sejenis ulat, ataupun bermaksud kain atau cita yang dibuat daripada benang sutra. Benang sutra ini kalau ikut kemusyrikan lah. Okey. Jadi hukum pakai sutra bagi orang lelaki adalah haram. Bagi orang perempuan harus. Okey, harus. Dalilnya seperti mana yang sebut tadi lah. Okay, ada sikit bahasan ni, saya baca sikit, mudah-mudahan saya pun dapat juga ilmu. Kan? Kerana bila tak masuk tajuk ni, kita tahu asalnya, kita tahu lah orang lelaki tak boleh pakai sutra. Tapi dalam bab fiqh ni dia ada hukum-hukum lain. Kalau orang ni pakai, boleh tak boleh? Contoh dia di sini, boleh tak kanak-kanak ni, budak-budak boleh pakai sutra tak? Okay. Ini menurut ni majlis fatwa saya lupa mana ya.
sebut kitab sini. Mufti dia sebut tadi kan. Mengapa? Dia Brunei pun. Fatwa Brunei. Okey, kanak-kanak dipakaikan sutera. Ada 3 pendapat dalam hukum orang yang memakaikan kanak-kanak pakai sutera. Yang pertama, haram ke atas orang yang memakai sutera kepada kanak-kanak, sebagaimana dalam umum hadis yang melarang lelaki memakai emas dan sutera. Yang kedua, sudah harus memakaikan kanak-kanak yang belum baligh. Budak belum baligh, katalah kita ada baju sutera, pakai sutera kan? Budak ni orang lelaki lah, dia boleh pakai, harus. Kerana apa? Kerana dia belum mukallaf. Pendapat yang ketiga, jika kanak-kanak itu sampai umurnya 7 tahun, 7 tahun, maka haram dipakaikan sutera. Jika di bawah 7 tahun, maka harus hukumnya. Okay, dalam ketiga-tiga pendapat ini, pendapat yang kedua yang paling asah, iaitu harus dipakaikan sutera ke atas kanak-kanak yang belum baligh. Ini rujukan ni dia Al-Majmu' kitab As-Salah bab ma yukrah lubsuhu wa ma la yukrah. Yang ini dia rujuk kitab. Lepas tu dalam bab ni tajuk ni berkaitan dengan bab fiqh. Tugasan dia lebih pada bab fiqh. Kemudian apa lagi? Khunsa. Artinya khunsa ni dia ada 2 anak kan? Kalau yang Ejah yang buat modifat tu lain. Yang ni memang dia dilahirkan memang 2. Okey. Hukum khunsa muskil memakai sutera. Khunsa muskil lah yang tidak nyata padanya tanda atau alamat yang menunjukkan dia ni lelaki ataupun perempuan, ataupun bertentangan dengan tanda-tanda tersebut. Setiap barang perhiasan diharamkan ke atas lelaki, diharamkan juga ke atas khunsa yang muskil tadi ni, yang tak tahu kita lihat tadi ni lelaki ke perempuan. Oleh demikian, haram bagi khunsa muskil memakai sutera sebagaimana yang diharamkan ke atas lelaki. Tapi kalau dia cek memang yang berfungsi itu perempuan, alat yang perempuan, maka boleh ada. Tapi ni yang muskil. Yang muskil ni tak dapat dipastikan, ataupun dia dua-dua fungsi kan. Ini maka dia diharapkan dalam bab kitab yang sama, dalam kitab yang sama. Okey, kemudian kain sutera sebagai pakaian biasa. Pakaian yang bercampur dengan sutera. Okey, bercampur cotton dengan sutera. Pakaian bercampur dengan sutera untuk pendapat yang sahih dan masyhur adalah mengikut kadar timbangannya. Tengok berapa banyak kan? Jika sedikit timbangan sutera itu, maka haruslah dipakai oleh lelaki. Okay. Dalam yang dalam situ dia ada 20%. 20%. Bahan tu 20%. 20% sutera, 80% lagi kain cotton lah, kain kapas apa kan? Maka boleh. Ni kadang-kadang ni kadang kita beli baju batik kan, beli batik tu dia campur. Kalau 100% memang tak boleh, tapi dia campur tu, dan campuran itu kadar dia sedikit, maka kita boleh pakai, diharuskan. Namun jika lebih banyak timbangan sutera itu berbanding dengan timbangan bahan yang lain itu, maka haram lelaki memakainya. Adapun jika sama timbangan di antara keduanya, sama 50-50, maka menurut pendapat yang sahih adalah harus dipakai oleh lelaki kerana dia bukan lagi sutera, sebab dah bercampur. Ya, kalau sutera ni mahal kainnya. Kan? Yang tak sutera yang campur pun kalau beli baju lagi dengan tu 200 lebih lah. 200 lebih lah kan. Ya, sebagaimana dalam hadis daripada Ibn Abbas, katanya maksud sebenarnya Rasulullah melarang daripada pakai sutera yang tulis. Adapun campuran sutera dan jahitan pakaian itu, maka tidak mengapa, diharuskan. Okey, jika dijahit pakaian itu dengan benang sutera, kain baju biasa, tapi benang tu jahit tu guna benang sutera, apa hukumnya?
Jika dijahit pakaian itu dengan benang sutera, adalah harus dipakai tanpa ada perselisihan pendapat. Katanya boleh pakai. Okay. Melainkan baju besi, okay, yang berantai, yang dianyam dengan emas walaupun sedikit adalah haram. Kalau macam baju besi lah, okay, bukan juga ada baju besi dan dalam apa, baju itu ada emas, emas betul lah, maka kerana apa? Kerana ada kesombongan padanya. Sementara tasbih yang mempunyai benang sutera, tasbih, pilih tasbih tu. Tasbih tu dia mungkin buat ada kayu ke, ada apa kan? Tapi tali dia tu guna benang sutera, pokok. Boleh tak boleh? Boleh. Tidak haram. Boleh. Tidak haram. Adapun jubah yang bukan dari sutera tetapi isi dalamnya, ini lapis dalam ada sutera atau sutera dalam bantal dan sebagainya, adalah harus digunakan. Okey. Kain sutera boleh buat kain kapan, tak boleh buat kain kapan. Jadi bila saya rujuk kan, bila baca ni kena rujuk, bab fiqh ni kena rujuk, bukan kita ta'lim, kita ni ta'lim, jadi kita tak kena baca. Bila baca ni rasa macam boleh kongsi dengan ni. Sebab bila saya baca ni ilmu baru kat saya. Mungkin masa belajar dulu sama ada saya tak ingat, Wallahualam. Bila baca ni, ada perbahasan detail berkaitan dengan sutera ni. Yang kita tahu, yang anak saya lah, yang asalnya pakaian sutera yang biasa, rupanya ada perbahasan lain lagi. Semua ni ada dalam kitab. Ada dalam kitab. Atau mungkin tuan dah baca pun kan, ada masa kuliah fiqh kita bila hari Isnin fiqh, kuliah solat tu tak ada. Fiqh ni kena mu'alim apa. Saya kalau minta mengajar, antara yang tak yakin, tak kompeten fit dengan akidah, itu kena alim tu kan. Takut benda ni bila kita tidak alim, kita tidak mahir baca, kita tidak banyak merujuk, kita ni takut salah, takut kita terdedah kepada melakukan kesilapan. Ni kain sutera sebagai kain kapan, boleh tak boleh? Boleh, duit banyak kan, duit banyak, harta mati kapankan ayah ni guna kain sutera, ayah dah beli dalam tu, dalam mari, boleh tak boleh? Apa hukum? Dah mati ni haram mengkafankan mayat lelaki dengan kain sutera sebagaimana haram dia memakai ketika hidupnya. Manakala bagi mayat perempuan boleh dikafankan kain sutera sebagaimana dia boleh pakai ketika hidupnya. Tetapi makruh hukum dia boleh, tapi makruh. Kerana apa? Di sini ada pembaziran. Berbeza halnya ketika dia hidup kerana dia hias untuk suami. Yang perempuan pun kalau boleh pun makruh. Ini sebuah kitab Al-Majmu'. Okey. Dalam kitab Al-Janaiz Babul Kafan. Bab kafan tu boleh tak boleh kira-kira. Okey ya. Itu selesai. Dan apa lagi? Kita sembahyang dengan pakaian sutera. Haram bagi lelaki memakai pakaian sutera atau menjadikannya alas ketika sembahyang. Namun sembahyangnya itu sah. Adapun jika tidak dibolehinya sebarang pakaian, tak ada pakaian lain lah, kecuali ada satu tu je, tu yang pakaian sutera tu. Menurut pendapat yang asal, hendaklah dia memakai pakaian sutera tu. Dalam keadaan itu baru dah boleh. Tapi kalau ada pakaian lain, maka pakaian haram. Solat tu sah, tapi perbuatan dia memakai pakaian yang daripada sutera itu adalah haram. Demikian juga jika dia hanya terdapat pakaian yang bernajiskan pakaian sutera. Menurut pendapat yang asal, jika pakaian bernajis itu tidak dapat dibersihkannya kerana ketiadaan air, maka wajib dia bersembahyang dengan pakaian sutera tersebut. Dia ada pakaian, tapi baju dia tu kena najis.
dan tak ada air untuk dia bersihkan najis tersebut, atau susah nak buang najis tersebut. Dan dia ada satu lagi pakaian tersebut pakaian dibuat dengan sutra, maka dalam keadaan begitu dibolehkan. Maksud sini, kerana sutra itu suci dan ia hanya haram pada ketika bukan waktu darurat. Manakala bagi perempuan pula harus dia memakai pakaian sutra ataupun menjadikannya alas ketika sembahyang. Nak buat sejadah, kan? Ini juga disebut dalam dalam kitab As-Salah, Satrul Aurah, apa nama? Tutup aurat. Okey, kemudian ada lagi pembahasan pakaian sutra ni. Boleh tak kita ikat rambut dengan benang sutra, ikat rambut? Rasulullah melaknat perempuan yang menyambung atau meminta sambungkan rambut mereka dengan rambut lain. Menyambung rambut itu termasuk dalam dosa besar. Adapun mengikat rambut dengan benang sutra atau sebagainya yang bukan menyerupai rambut, maka tidaklah termasuk dalam larangan di atas. Maknanya boleh. Betah tak ada benang sutra tu kita boleh, kerana dia tidak termasuk makna tujuan menyambung itu. Ikat kan, ikat dia tak nak sambung. Kalau sambung rambut tu pendek, kita sambung lagi banyak. Ini rambut kita panjang, kita nak ikat, dikemas, kita menggunakan sutra tu digunakan. Kemudian boleh tak kita pakai sutra dengan sebab kita ni ada penyakit? Ada penyakit, memakai sutra kerana penyakit. Bagi orang lelaki, boleh tak boleh? Boleh. Harus bagi lelaki memakai sutra jika dia ada penyakit. Contoh dari sini, macam dia ada penyakit kurang, pakai baju lain tak boleh. Lelaki jadi pakai sutra nampak macam sejuk macam kan, maka boleh sebab penyakit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Anas radhiyallahu anhu, maksudnya sebenarnya Nabi SAW memberi kelonggaran kepada Abdul Rahman bin Auf dan Zubair memakai pakaian sutra kerana ada kudis yang mereka alami. Hadis Bukhari dan juga Imam Muslim. Demikian juga harus memakai sutra bagi menghindarkan kutu, sama ada ketika pelayaran ataupun tidak. Ini pun mana untuk kesihatan lah, untuk kesihatan, maka boleh. Okey. Yang satu lagi ni, penggunaan sutra pada selain daripada pakaian. Dia tak jadi pakaian tetapi kita guna. Contoh seperti sini, haram bagi lelaki menggunakan sutra sama ada dijadikan pakaian ataupun alas tempat duduk atau tempat dia bersandar. Dia buat tempat duduk dia tu dengan menggunakan kain dibuat daripada sutra, maka haram. Dan juga segala jenis namanya guna sutra ni orang lelaki selain daripada penyakit darurat adalah hak. Kaya macam mana pun itu berkaitan dengan sutra atau dulu lah. Sebab mufti. Jadi banyak benda lah bila asalnya tapi juga saya sebut tadi, dia berkaitan dengan fiqh. Fiqh ni luas perbahasannya. Kalau kita tak rujuk kita kitab yang khusus, maka kita tak jumpa perbahasan yang mendalam. Okey, mana kita ada tadi? Sajalah saya baca tadi sebab saya nak ni ilmu juga untuk saya bila kita baca ni kan. Nampak kapan tadi? Sebenarnya ada hari tadi kan? 300 kan? Kita tengok muka surat 301. Baik. Sebab 300 tu dia cerita yang tadi tu lah, tentang sutra dan apa nama, larangan memakai emas bagi orang lelaki. Baik, muka surat 301. Muslim sejati tidak akan mengikuti apa yang disebut sebagai fashion menurut adat yang berlaku di sekelilingnya. Ada adat tu dia tengok juga, kan? Tak mengikut dia. Walaupun
ataupun orang ramai buat aman. Jadi kalau sebagai Muslim ni dia kena teliti, dia kena tengok kan, dia tak ikut bulat-bulat lah apa yang dibuat fashion-fashion yang ada dalam masyarakat, tanpa memikirkannya terlebih dahulu, seperti memakai cincin pertunangan pada tangan kanan kemudian memindahkan ke tangan kiri pada malam perkahwinan. Ini adat orang putih mungkin, dalam masyarakat kita mungkin tak ada. Ataupun benarkan tukang foto yang bukan mahram mengambil gambar-gambar pengantin secara khusus. Ini mungkin kita tengok, mungkin ada berlaku dalam masyarakat kita. Sebab dari keluarga kita pun kita pernah buat, kan? Kita bayar 1,000, kita lantik cameraman, fotografer untuk ambil majlis perkahwinan kita yang kadang-kadang mungkin dari segi auratnya tidak terjaga dan sebagainya. Boleh ambil, tapi kena tengok lah, kena berhati-hati, kan? Semua ini ada adat lain yang telah diamalkan di masyarakat kita dan terpengaruh dengan budaya barat yang bersifat imperialisme, sedangkan kita masih menyangka bahawa kita masih lagi dimiliki oleh dunia Islam. Dan yang teringat yang harus dihapuskan oleh orang Islam ialah menggantung gambar dan patung di rumah-rumah mereka. Ini pun ada perbahasan khusus bab menggantung gambar ni, boleh tak boleh gambar yang macam mana. Di asasnya memang kita ni dilarang. Dan patung di rumah-rumah mereka, memelihara anjing, ini kecuali anjing penjaga. Islam sangat melarang amalan tersebut dan terdapat beberapa hadis yang jelas melarangnya. Ibnu Umar mengatakan bahawa sesuatu orang yang menggambar orang ini akan disiksa pada hari kiamat, lalu dikatakan padanya berilah nyawa pada apa yang kau ciptakan itu. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Ini pun ada perbahasan para ulama, kan? Ulama gambar yang macam mana, boleh tak boleh? Secara umumnya ada dua pandangan. Pertama, haram, kecuali kita bergambar tu untuk urusan darurat seperti mana disebut sini. Kita ambil IC, gambar kita perlu kan, kat belakang kita ada gambar, buat tu boleh. Urusan pasport, urusan yang darurat lah, mana orang untuk kita ni dikenali, itu dibolehkan. Selain itu haram. Ini menurut pandangan Syekh Ibnu Baz. Yang kedua adalah harus. Ini difatwakan oleh Mufti Mesir dan juga disokong oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ini harus. Okey, yang harus ni yang bukan dipahat, kan? Badan kita ada orang tukang pahat tu buat lukis sebenarnya itu diharamkan. Kita boleh. Kita ambil gambar biasa, ambil gambar-gambar tu tidak menjadi masalah. Ini menurut pandangan Syekh Muhammad Al-Bakhil, Mufti Mesir, dan juga disokong oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Aisyah berkata, Rasulullah kembali di perjalanan dan aku telah menutup sebuah tingkap kecil dengan lansir yang ada gambar padanya. Bila Rasulullah melihatnya, wajah baginda berubah. Rasulullah tak suka. Sebab marah. Beliau berkata, wa Aisyah, orang yang paling dahsyat sesaatnya pada hari kiamat adalah orang yang meniru ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah berkata, maka kami potong ia dan membuat satu atau dua bantal daripadanya. Maknanya kita jadikan dia tidak sempurna. Tapi bahasan ini banyak, kan? Tapi asasnya begitulah. Kita dah buka kitab fiqh lah. Saya pun tak bersedia untuk nak bahas. Tapi asasnya, kalau gambar-gambar yang kita yang kita faham, yang kita lukis semua itu tidak dibenarkan. Cuma ada tambahan sikit sini, saya sempat catat ni. Gambar yang kita ambil guna kamera,
Di sini Ustaz berkata itu di hukum dia harus. Betul soal luar mengatakan harus ini dihubungkan dengan tujuan penggambaran itu. Tujuan kita ambil gambar tu untuk kita nak buat, tujuan kita buat gambar tu untuk apa? Kita nak puja ke apa tak? Kita nak ambil itu untuk kenangan keluarga kita. Maka itu diharuskan. Itu boleh dulu lah, boleh baca balik bab ni. Ustaz ringkas yang saya catat sini. Ibnu Abbas Allah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, setiap pembuat patung itu akan berada di neraka. Setiap patung yang dibuatnya akan dihidupkan dan menyiksanya di dalam neraka. Ibnu Abbas berkata, maka jika kamu terpaksa menggambar, lukislah gambar pokok ataupun objek yang tidak bernyawa. Dengan itu gambar belakang katil kita, letak gambar pokok, gambar air terjun, gambar tu boleh. Kan? Letak gambar, gantung gambar bawah. Gambar gajah, gambar rimau, gambar kan yang itu yang tidak digunakan. Abu Talha Allah berkata, Rasulullah bersabda, malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing ataupun patung. Itu kita bisa dengar ni. Yang tak masuk malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Malaikat rahmat tak masuk kan. Jibril berjanji hendak bertemu Rasulullah pada masa yang akan. Waktu itu pun sampai dan dia tidak datang juga. Baginda memegang kayu di tangannya dan dilemparkan, lalu berkata, Allah tidak memungkiri janji kepada Rasulnya. Kemudian baginda berbalik lalu lihat seekor anak anjing di bawah kaki baginda. Baginda berkata, bagaimana anak anjing ini masuk? Kemudian aku berkata, demi Allah aku tidak perasan. Baginda memerintahkan supaya anak anjing itu dikeluarkan. Lalu perintahnya dilaksanakan. Kemudian Jibril pun datang menemuinya. Lalu Rasulullah berkata, engkau berjanji bertemuku lalu aku menunggumu, tapi engkau tidak datang. Dan dia berkata, anak anjing itu yang menghalang aku datang. Sesungguhnya kami tidak masuk ke rumah yang ada di dalamnya ada anjing ataupun patung. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Terdapat banyak hadis yang melarang gambar dan patung. Dan hikmah disebut tersebut adalah sudah jelas, terutamanya pada hari ini di mana sifat hipokrit ataupun pengampu yang dimiliki oleh orang tak mengharaba menggalakkan penguasa menindas. Mungkin kita letak gambar-gambar apa, pemimpin kita susah-susah kan. Itu sebenarnya tidak, apa nama, kita kata nak menunjukkan kita ni memuja, mengampu tu. Ada tak rumah kita? Kalau tapi kalau kita letak, kita sekadar nak mengenali tu, okey, ini memang kita letak tu buat besar-besar masuk, nampak kita kata apa, wish, dia ni lain macam lah kan. Bukan gambar kalau frame biasa tu, okey, kita pergi tempat pejabat kerajaan kan, pejabat mufti pun ada gambar tu, kalau salah kan dia letak kan. Itu bukan untuk kita nak mengampu, nak menjaga apa. Ini gambar yang kita kata apa, dinding besar tu memang gambar dia saja. Macam mana Ustaz? Dapat ingat yang gambar Allah letak di sini. Untuk dia puja tak? Gambar kita lah. Gambar kita untuk kenangan-kenangan. Tak apa, tu tidak ada masalah. Boleh. Itu tak ada masalah. Ada macam saya lah, ada gambar apa? Gambar convocation. Gambar ambil ijazah convocation tu kan. Itu kita tak puja, kita tak sampai dan tidak. Sekadar itu untuk betul tujuan penggambaran tu betul asal luar tadi apa tujuan kita gambar tu. Kalau kita tujuan tu untuk nak orang puja, nak sembah dan sebagainya, itu yang tidak dibenarkan. Semua kan dapat pingat, dah susah nak dapat kan. Orang bagi buat kenangan-kenangan itu, kita pegang kepada pandangan yang haruslah. Itu tadi dia kena buka kitab fiqh bab gambar dan patung ni. Perbahasannya lagi mendalam. Ini saya sempat kata sikit-sikit lah. Satu kaedah yang disukai mereka adalah membuat patung untuk pemimpin tersebut, sama ada ketika mereka masih hidup ataupun sudah mati, sehingga menjadikan mereka Tuhan dan dewa yang dimuliakan. Bertujuan semata-mata dan mengampu penguasa yang bersifat menindas rakyat. Di tempat kita tak apa ada kot ni. Tapi mungkin kalau negara lain dulu mungkin ada kan.
mungkin di tempat negara Arab kan, ini nulis itu ada kita pahat pukul orang kan. Kalau kita tengok patung sosok ni sebelah mana, negara Thailand, tak ingat. Thailand ni memang dia kan, memang tempat kita ni tak ada kot. Ada kedai. Ada juga. Sudah tidur tau. Kat mana? Kedai. Tempat. Dekat Kedah. Tempat Kelantan. Tempat Kelantan ada kan? Tempat tu apa? Patung Buddha Baik. Buddha, itu Buddha. Patung Buddha tu kan, kita orang Islam ni. Ada tak kita bagi kita faham pin-pin kita? Tak ada kot kan. Kalau ada pun rasa dah kena roboh. Baik. Berkaitan dengan memelihara anjing, tidak salah jika anjing itu dipelihara untuk berburu atau menjaga kebun sebagaimana disebut dalam hadis. Ibnu Umar berkata, aku bersabda, siapa yang memelihara anjing kecuali anjing pemburu atau penjaga ternakan, pahalanya berdungan 2 kerat setiap hari. Boleh, tapi kalau tak apa kita kata tak pelihara tu lagi baik. Dia kata sini kalau sikit gini, dia kata pelihara anjing ni, dia kata ikut macam fashion ataupun tiru orang putih. Jadi itulah beberapa perkara yang ada adat yang kita jangan buatlah. Kita sebagai orang Islam jangan buat. Yang pertama tadi apa? Mas. Yang orang luar ada tu gigi emas kan? Gigi emas ni dia pakai tak dia pakai? Bagi tak ada orang buat, dia pakai. Boleh. Kalau mati kena cabut. Kalau waris kalau dah tanam pun kena gali balik, kena buka. Itu dia bagi. Tadi pakai baju sutra, kemudian tentang gambar kan, batu dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita tak buatlah benda itu dalam kehidupan kita, insya-Allah. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung tajuk surat 303. Bab ni mudah aja, tapi tak tahu lah mudah tak mudah pun mungkin. Kalau kita tak diberi peringatan, kadang kita silap. Bab berakhlak ketika makan dan minum. Ketika makan dan minum. Tajuk ni mudah kan. Mudah-mudahan pun ada juga kerana kita ni kurang adab, kurang akhlak dalam bab makan dan minum. InsyaAllah pada minggu dapat Allah Alam yang baik daripada Allah, yang lemah dan kuat semua daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini memberi manfaat kepada saya yang baca dan tuan-tuan dan perempuan yang mendengar. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.